الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak hari ini? Ustaz doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Seperti biasa, kita pada kali ini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4, bidang ibadah, tajuk Mari Bersuci bersama Ustaz Muhammad Arif bin Ahmad Saleh. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada kali ini, Ustaz hendak kamu semua mengaminkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita mulakan pelajaran kita pada pagi ini. Pengertian najis. Apa itu najis? Najis ialah semua benda kotor yang menghalang daripada sah solat seperti darah dan tahi. Sebagai contoh, jika kita ingin menunaikan solat, kita pastikan pakaian kita, tubuh badan kita, tempat untuk kita solat itu bersih daripada najis. Sekiranya kita dalam keadaan pakaian kita ada darah, maka solat itu tidak sah. Adik-adik perlu ingat, semua najis itu kotor. Tapi tak semua benda kotor itu najis. Sebagai contoh, hingus. Hingus itu sesuatu benda yang kotor, tetapi ia tidak najis. Jika kita solat, keluar hingus, maka solat kita tetap sah. Kerana hingus itu bukan dalam kategori najis. Anak-anak tahu tak? Ada berapa jenis najis? Betul. Najis semuanya ada 3 jenis. Yang pertama dinamakan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Yang kedua dinamakan najis mutawassithah. Najis mutawassithah. Dan yang ketiga dinamakan najis mughallazah. Najis mughallazah. Jadi untuk anak-anak senang ingat jenis-jenis najis ini, anak-anak hanya perlu ingat perkataan mu. Jenis-jenis najis ada 3 mu. Mu khaffafah, mu tawassithah, mughallazah. Baiklah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun ke bawah yang tidak makan dan minum kecuali susu ibunya sahaja. Jadi kanak-kanak lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah yang hanya minum susu ibunya, tak makan nestem, tak makan nasi lembik, maka air kencing kanak-kanak ini dalam kategori najis mukhaffafah. Tetapi bagi kanak-kanak perempuan walaupun berumur 2 tahun, air kencingnya sudah dianggap najis mutawassithah. Ya? Baik. Kita pergi pula kepada najis mutawassithah. Apa dia najis mutawassithah? Baik, najis mutawassithah ini selain dari najis mukhaffafah
dan najis mughallazah. Seperti bangkai, darah, air kencing, tahi, muntah, nanah, arak, air mazi dan air wadi. Ini antara contoh najis mutawassithah. Najis mutawassithah ni sebenarnya banyak contoh-contoh yang lain. Ya, ini hanya sebahagian contoh najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mughallazah. Apa dia najis mughallazah? Iaitu anjing dan babi, ataupun dalam bahasa Arab disebut khinzir. Jadi anjing dan babi serta keturunannya dan yang berasal dari keduanya, seperti bulunya, air kencingnya, air liurnya, darahnya dan dagingnya, semua dalam kategori najis mughallazah. Jadi najis mughallazah ni adalah najis yang paling berat. Najis mutawassithah adalah najis pertengahan. Dan najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan. Maksud dia apa? Berat, ringan, pertengahan dari segi kita nak membersihkan najis-najis ini. Ya. Cuma di sini ada tambahan najis mutawassithah yang anak-anak belajar tadi adanya bangkai. Ya, bangkai itu termasuk dalam najis mutawassithah. Tetapi ada dua bangkai yang tidak dianggap najis mutawassithah. Apa dia? Yang pertama, bangkai ikan. Yang kedua, bangkai belalang. Ya, jadi kedua-dua ini tidak dalam kategori najis mutawassithah. Sebab itu kita tengok ikan yang dah mati, kita beli dekat kedai, kita beli dekat pasaraya, kita boleh sentuh, kita boleh makan sebab dia bukan najis. Ya, satu lagi, jenazah ataupun mayat manusia juga bukan dalam kategori najis. Faham ya anak-anak? Baiklah anak-anak, mari kita lihat pula bagaimana cara menyucikan najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah? Iaitulah air kencing kanak-kanak lelaki yang hanya minum susu ibunya, tidak makan dan minum selain pada susu ibu. Baik, najis mukhaffafah ini adalah najis yang paling ringan. Jadi cara menyucikan najis mukhaffafah juga amat mudah. Yang pertama, sekiranya anak-anak dapati air kencing kanak-kanak lelaki itu tadi di atas lantai, maka anak-anak hanya perlu renjiskan air mutlak ke tempat yang ada najis. Kemudian lap dengan kain bersih. Itu sudah memadai. Tetapi yang lebih baik, anak-anak hilangkan dulu air kencing tersebut, kemudian renjiskan dengan air mutlak, kemudian lap dengan kain bersih. Kedua-dua cara itu diterima. Jadi untuk memudahkan anak-anak memahami cara menyucikan najis mukhaffafah ini, anak-anak boleh scan QR code pada video di sebelah atas kanan. Baik, kita lihat pula cara menyucikan najis mutawassithah. Apa dia najis mutawassithah tadi? Iaitu darah, muntah, nanah, air kencing dan tahi. Baik. Yang pertama, sekiranya anak-anak dapati ada najis pada pakaian ataupun ada darah pada pakaian, maka anak-anak hendaklah menghilangkan dulu najis yang terkena pada pakaian ataupun pada badan ataupun pada tempat tersebut. Kemudian, selepas hilang najis tersebut, maka anak-anak perlu basuh dengan air mutlak sehingga hilang kesan najis sama ada warnanya, baunya dan rasanya. Jadi, untuk menyucikan najis mutawassithah ini berbeza dengan menyucikan najis mukhaffafah.
najis mukhaffafah, cara menyucikan tadi hanya dengan merenjiskan air sahaja. Tetapi najis mutawassithah kita perlu basuh dengan air mutlak. Apa dia air mutlak? Kita akan beritahu nanti. Apa itu air mutlak? Baiklah anak-anak, kita lihat pula cara menyucikan najis mughallazah. Jadi Ustaz dah beritahu tadi, najis mughallazah ini adalah najis yang berat. Jadi cara menyucikannya juga agak berat sedikit berbanding cara menyucikan najis mukhaffafah dan juga najis mutawassithah. Apa dia najis mughallazah? Iaitu semua yang berasal daripada anjing dan juga babi. Sama ada air liurnya ataupun air kencingnya dan seumpamanya. Baik. Sekiranya anak-anak terpijak tahi anjing, maka anak-anak perlu hilangkan dulu najis yang terkena pada kasut anak-anak. Kemudian, setelah hilang najis tersebut, maka anak-anak perlu basuh dengan air tanah. Basuh dengan air tanah dengan sekali basuhan. Jadi, bagaimana nak guna air tanah? Maka kita ambil tanah yang bersih, kemudian kita bancuh dengan air mutlak. Maka jadilah air tanah. Selepas itu, kita basuh pula dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Selepas basuh dengan air tanah tadi sekali, maka kita basuh pula dengan air mutlak sebanyak 6 kali. Sehingga hilang warna, bau dan rasanya. Ini najis mughallazah. Dia banyak step dia. Jadi selesai saja kita menyuci dengan air mutlak sebanyak 6 kali, maka najis tersebut sudah dianggap bersih apabila hilang warna, bau dan rasanya. Jadi proses membersihkan najis mughallazah ini dinamakan sertu. Jadi anak-anak kena jelas beza antara sertu dan samak. Sertu ni digunakan untuk proses pembersihan najis mughallazah. Samak ni untuk proses membersihkan kulit bangkai. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak ada tanya air mutlak. Apa itu air mutlak? Baik. Air mutlak ialah sejenis air yang suci lagi menyucikan dan boleh digunakan untuk menyucikan segala jenis najis, sama ada najis mukhaffafah ataupun najis mutawassithah ataupun najis mughallazah, dan menyucikan diri dari hadas kecil. Apa dia hadas kecil? Iaitu kita buang air kecil dan kita buang air besar. Dan menyucikan diri dari hadas besar. Apa dia hadas besar? Iaitulah orang yang selepas berjunub ataupun perempuan yang selepas kering, haid dan juga nifas. Baik. Jenis-jenis air mutlak. Ada 7 jenis air mutlak. Yang pertama, air sungai. Yang kedua, air hujan. Yang ketiga, air laut. Yang keempat, air embun. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air salji. Dan yang ketujuh, air perigi ataupun air telaga ataupun air kolam ataupun air tasik. Barangkali ada anak-anak yang bertanya, tak ada pun air paip? Jadi air paip termasuk juga dalam kategori air mutlak. Sebab air paip ini adalah sumber daripada air sungai. Jadi sekarang anak-anak sudah mengetahui apa itu najis, ada berapa jenis najis, bagaimana cara untuk menyucikan najis, dan semua najis itu hendaklah dicuci menggunakan air mutlak. Dan anak-anak juga sudah pun mengetahui jenis-jenis air mutlak. Sekarang kita pergi pula kepada
Hikmah menjaga kebersihan. Apa dia hikmah menjaga kebersihan? Yang pertama sudah tentu anak-anak akan mendapat pahala. Kerana pahala ini tak boleh dibeli di kedai-kedai. Tak boleh dapat di pasar raya. Yang kedua, hikmahnya kita menjaga kebersihan agar terhindar dari segala penyakit. Kerana sesuatu yang bernajis itu ada penyakit. Yang ketiga, ibadah kita diterima oleh Allah SWT sekiranya kita menjaga kebersihan. Yang keempat, imej umat Islam akan dipandang mulia oleh agama dan bangsa lain. Yang kelima, mendapat kesempurnaan iman. Dan yang terakhir, dapat hidup dengan harmoni dan selamat. Maka kita bersih, rumah kita bersih, tubuh badan kita bersih, maka orang akan sayang, Allah akan sayang. Rumusan dari pelajaran kita pada kali ini, Ustaz bawakan sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazafatu minal iman, yang bermaksud kebersihan itu sebahagian daripada iman. Amalan menjaga kebersihan dalam semua aspek kehidupan bukan sahaja dituntut di dalam Islam, malahan dapat memberi kesan yang positif terhadap diri, agama, masyarakat dan negara. Saya harapkan kita sama-sama mempraktikkan menjaga kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal kita. Mudah-mudahan semua orang sayang kita, Allah sayang kita, Rasulullah sayang kita. Sekadar itu dulu perkongsian Ustaz pada kali ini. Semoga video yang Ustaz kongsikan ini mendapat manfaat bersama. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذا الجلال والإكرام